Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan mulakan bacaan kitab Intisari Keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Ustaz Muhammad Hazri bin Hashim Al-Bindani. Tapi kita tak habis dalam satu majlis lah, kan. Insya-Allah kita akan baca dalam beberapa siri. Dan malam ni sebagai mukadimah bacaan kita kepada kitab yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan-puan, Intisari Keimanan kepada Nabi. Jadi sempena bulan Maulid yang kita berada sekarang ni, kita nak menyemarakkan lagi cinta kita dan kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasih dan cinta kita ni tidaklah bermusim. Bukanlah hanya pada bulan Rabiul Awal sahaja, tapi sentiasa kita cintakan dan kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bersempena dengan bulan kelahiran Nabi yang kita berada sekarang ni, kita nak kita adakan majlis lah, kan. Untuk kita membangkitkan lagi, menyemarakkan lagi cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita tidak kenal, maka kita tak cinta. Jadi kita nak kenal lah susuk tubuh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang macam kita, tapi bukan seperti manusia-manusia yang lain. Sebagaimana batu permata yang merupakan batu, tapi tidak seperti batu-batu yang lain. Jadi kita pilih satu kitab lah sebagai bacaan untuk kita penuhkan ataupun kita isi ruang dalam bulan Maulid ni. Kita tak ambil lah yang terlampau ringkas dan juga tidak terlampau panjang. Jadi kitab ni agak sederhana lah, saya lihat, dan kita bacalah, kita milih untuk baca kitab ni. Jadi insya-Allah sekadar ulasan ringkas apa yang dibaca. Jadi kita akan baca daripada awal lah, daripada mukadimah. Kita tengok apa yang disebut oleh pengarang tentang kitab ni. Kemudian kita akan masuk kepada isi kitab ni lah. Baik. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa habibi rabbil alamin Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Saya amat bersyukur kepada Allah kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya, buku kecil ini dapat disiapkan. Buku ini saya namakan Intisari Keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini dipersembahkan kepada kaum muslimin dan muslimat agar dapat memahami dan menghayati maksud dan tuntutan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu para rasul alaihi wassalatu wassalam. Beriman kepada baginda adalah suatu tuntutan syarak yang jelas dan merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Seringkali kita diingatkan tentang kewajipan mencintai dan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta hak-hak baginda yang wajib ditunaikan sebagai bukti keimanan kita kepadanya di majlis-majlis sambutan Maulid. Namun keterbatasan waktu dan medan membuatkan para asatizah yang menyampaikan ceramah atau tausiah tidak dapat mendatangkan satu persatu maklumat berkenaan dengan perkara yang dituntut dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini telah menginspirasikan idea kepada saya yang masih belajar untuk mengumpulkan 30 perkara mengenai iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sebut dia punya dorongan lah. Apa dorongan yang menyebabkan dia mengarang kitab yang kita akan baca ni. Itu apa yang disebut tadilah.
Selain dari aspek keimanan, buku ini juga saya sertakan dengan maklumat-maklumat informatif berkenaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu menyentuh 5 aspek penting dalam mengenali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nasab, nama, syama'il, fadail dan sirah. Dan semua ni kita akan lihatlah melalui bacaan kita nanti. Dia akan datangkan apa dia perkara-perkara yang dituntut untuk kita tahu. Dan kemudian dia datangkan 5 aspek yang disebut ni, iaitu berkenaan dengan nasab Nabi, nama Nabi, syama'il Nabi, kepribadian Nabi, fadail, kelebihan-kelebihan Nabi dan sirah Nabi. Yang tu kita akan dapat lihat melalui bacaan kita sebentar lagi insya-Allah. Semoga apa yang dipaparkan menjadi sebab tercetusnya perasaan kasih, cinta dan hormat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, serta membuahkan hasil keimanan yang sebenar sehingga kita menjadi sebaik-baik umat yang disebutkan dalam Al-Quran. Mencintai Nabi adalah satu kewajipan, bukannya satu pilihan. Dan mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada ayah, lebih daripada anak, lebih daripada segala-galanya, itu adalah alamat kesempurnaan iman. Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kata, tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah aku lebih ia cintai daripada ayah dia, daripada anak dia dan daripada manusia sekaliannya. Dan ini kita dapat lihat pada sahabat-sahabat Nabi, yang mana mereka ni sanggup berkorban segala-galanya, sanggup berkorban jiwa dan raga, sanggup mempertaruhkan nyawa, dan sanggup menentang orang yang menentang Allah Ta'ala dan Rasul, walaupun orang yang menentang itu adalah ayah mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mara mereka sendiri, ataupun kaum kerabat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Apa Allah Ta'ala sebut? Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat tergamak sanggup berkasih mesra, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang yang menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya itu ayah mereka sendiri, anak mereka sendiri, ataupun saudara mereka sendiri, ataupun kaum kerabat mereka sendiri. Dan ni kita boleh tengok apa yang berlaku pada para sahabat. Abu Ubaidah Al-Jarrah berperang lawan dengan ayah dia dalam peperangan Badar, dan dia bunuh ayah dia sendiri dalam peperangan Badar. Dan dalam peperangan yang sama juga Abu Bakar As-Siddiq, cari anak dia Abdul Rahman, yang pada ketika tu belum lagi beriman, nak bunuh anak dia. Begitu juga Umar, dia bunuh saudara dia sendiri. Dia cari kaum kerabat dia, kan, dalam peperangan yang sama, iaitu peperangan Badar. Semua tu boleh dilihat pada diri sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa sahaja yang menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka mereka tidak akan tergamaklah untuk berkasih sayang dengan mereka tu. Hang tentang Allah dan tentang Rasul, maka aku akan berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya para sahabat Nabi. Iman mereka tinggi. Nak banding dengan kita, kat situ kita dah kalah dah. Kan, kat situ pun kita dah kalah dah. Kita boleh jadi kalau berlawan dengan kita tu ibu ayah kita ataupun anak kita ke, boleh jadi kita pun beralih ataupun tak jadi ke. Tapi sahabat-sahabat Nabi tu tidak.
Sebab mereka membandingkan antara Allah dan Rasul dan juga orang lain. Maka mana yang patut dikedepankan? Maka dikedepankan Allah Ta'ala dan Rasul dia lah. Kan? Baik. Kepada para alim ulama dan ilmuwan yang membaca buku kecil ini, diharap dapat membetulkan kesalahan dan kelemahan yang ditemui. Saya akui diri ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang sentiasa mengharapkan tunjuk ajar dan bimbingan para ulama dan ilmuwan sekalian. Buat kaum muslimin dan para ikhwan yang membaca buku ini, sudilah kiranya mendoakan kesejahteraan dan keampunan Allah untuk saya, ibu bapa, anak isteri dan guru-guru kami serta siapa sahaja yang terlibat dalam penghasilan buku ini. Semoga Allah Ta'ala meredai kita semua. Akhir kata, semoga Allah menganugerahkan barakah, rahmah dan manfaat yang besar buat setiap orang yang membaca buku ini, sebagaimana Allah telah menjadikan barakah, rahmah dan manfaat yang besar insan yang dipaparkan dalam buku ini, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu daripada pengarang sendirilah. Kemudian dia mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, iaitu selawat yang paling afdal. Kalau kita tengok banyak selawat yang kita lihat ada dalam buku-buku yang diajar oleh para guru, kan. Ada selawat Fatih, ada selawat nariyah ataupun disebut selawat tafrijiyah dan selawat-selawat yang lain. Jadi tidak ada masalah untuk kita membaca selawat-selawat tersebut, sebab dalam urusan selawat ni dia agak luas. Kan, dia agak luas. Dia tidak mesti lafaz-lafaz yang tertentu. Sebab tu kita boleh lihat terhasilnya sirah-sirah ataupun bentuk-bentuk selawat-selawat yang banyak daripada para ulama. Namun walaupun banyaknya sirah-sirah tersebut, yang paling afdal adalah apa yang disebut ni lah, iaitu yang dikenali sebagai selawat Ibrahimiyah, iaitu selawat yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Selawat yang keluar daripada mulut Nabi SAW sendiri. Yang mana sahabat tanya Nabi, kami dah tahu dah apa ni memberi salam kepada kamu, tapi kami tak tahu selawat. Nak berselawat kepada kamu. Jadi minta Nabi ajarlah. Kemudian inilah yang Nabi ajarkan. Itulah lebih kurang mafhum hadisnya. Jadi inilah lafaz dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pengenalan. Kemudian dimulakan dengan pengenalan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ini antara penting atau benda yang perlu kita tahu. Memang kita tak wajib tahu semua, tapi ada kadar-kadar yang tertentu yang perlu kita tahu tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dia salah satu daripada rukun iman lah, beriman kepada Rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya. Jadi kata musannif, Nabi iaitu seorang lelaki yang menerima wahyu syariat daripada Allah untuk dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa disuruh menyampaikan wahyu-wahyu itu kepada orang lain. Itu takrif Nabi lah yang telah dia terjemahkan daripada takrif Arabnya. Jadi Nabi iaitu seorang lelaki yang menerima wahyu syariat daripada Allah untuk dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa disuruh menyampaikan wahyu-wahyu itu kepada orang lain. Ini berbeza dengan Rasul. Yang mana Rasul ialah seorang lelaki yang menerima wahyu syariat daripada Allah untuk dilakukan oleh dirinya sendiri dan disuruh menyampaikan wahyu-wahyu itu kepada orang lain.
Jadi beza dia, Nabi tidak disuruh menyampaikan, Rasul disuruh menyampaikan. Jadi Nabi dia membawa syariat Rasul yang sebelumnya. Dia tidak membawa satu syariat baru seperti Rasul. Kan? Dakwah dia buatlah, menyampaikan apa yang Rasul-Rasul telah bawa. Kalau kita tengok dalam Bani Israel, banyak para nabi. Kan? Banyak para nabi. Tapi semua tu membawa syariat-syariat yang sebelumnya, Rasul yang sebelumnya. Bukannya satu syariat yang baru, sebab bukan Rasul. Wajib beriman bahawa Rasul adalah makhluk yang diutus Allah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Wajib beriman bahawa Rasul adalah makhluk yang diutus Allah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Kita ni kalau tidak ada petunjuk, kalau tidak ada undang-undang, kita ni akan jadi seperti binatang. Tapi Rasul kan datang bawa wahyu, bawa wahyu yang diwahyukan kepada dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ajakkan kepada kita tentang kehidupan dunia dan juga tentang kehidupan akhirat. Jadi mereka menyempurnakan kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita. Sebab tu hari ni kita ada undang-undang. Agama Islam ni agama yang lengkap. Kan, agama yang lengkap dari semua sudut, daripada semua aspek. Ada aspek persendirian orang seorang-seorang, ataupun masyarakat, ataupun negara, semua lengkap. Daripada segi aspek ibadat, ataupun muamalat, ataupun keluarga, munakahat, ataupun jinayat, semua undang-undang Islam tu lengkap. Allah Ta'ala sebut, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan kepada kamu agama kamu. Jadi lengkap agama kita ni. Dan undang-undang Islam lah adalah undang-undang yang terbaik. Wajib kita i'tikad tu. Sebab undang-undang ni daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mencipta kita dan dia tahu undang-undang yang paling terbaik sekali untuk kita umat manusia ni. Tapi kita pergi ambil undang-undang lain, kan? Yang terbaik adalah undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini wajib kita beriman bahawa Rasul adalah makhluk yang diutus Allah untuk memberi petunjuk kepada umat manusia. Wajib beriman secara tafsil dengan 25 orang Rasul yang disebut namanya di dalam Al-Quran. Secara tafsil maknanya secara satu persatu lah, secara terperinci satu persatu. Yang mana Allah Ta'ala sebutkan nama-nama 25 orang Rasul itu di dalam Al-Quran, dan di antaranya ada Rasul Ulul Azmi, 5 orang. Rasul-Rasul Ulul Azmi, iaitu para Rasul yang memiliki gelaran ini adalah disebabkan kesungguhan dan usaha mereka melebihi Rasul-Rasul yang lain dalam menyampaikan risalah daripada Allah. Mereka seramai 5 orang, iaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Nuh AS, dan Nabi Isa AS. Yang paling afdal Nabi lah, ikut turutan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Baik. Wajib beriman. Yang tu saya tengok balik, sama dah ikut turutan ni ke ataupun lain. Mana paling afdal? Yang Nabi paling afdal lah antara Rasul-Rasul Ulul Azmi tu. Yang kedua Nabi Ibrahim. Selepas tu saya ada datang syak nak kena takkidkan balik, pastikan balik. Nanti saya tengok balik. Baik, wajib beriman secara ijmal dengan Rasul-Rasul yang tidak disebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran. Tadi kita wajib beriman secara tafsil satu persatu dengan 25 orang Rasul. Tapi Rasul bukan 25 aja, ada banyak, kan? Ada pun yang lain-lain tu yang tidak disebut, itu kita wajib beriman secara ijmal, secara pukal, secara umum, kan? Ada Rasul-Rasul yang lain. Kita wajib beriman ada Rasul-Rasul yang lain yang tidak disebutkan
nama-namanya di dalam Al-Quran. Iaitu beriman bahawa Allah juga mengutuskan rasul-rasul lain yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana bilangan mereka tersangat ramai. Jadi kalau orang tanya, kita yakini dan kita imani Allah Ta'ala mengutuskan ada mengutuskan rasul-rasul yang lain selain daripada 25 tu. Kan? Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan saya tak ingat dia punya ayat dia. Kan? Tapi ada disebutkan dalam Al-Quran. Minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus alaihim ka. Saya tak ingat dia punya ayat. Tu boleh cek baliklah. Baik. Kemudian wajib mengetahui sifat wajib, mustahil dan harus bagi para rasul. Wajib mengetahui sifat wajib, mustahil dan harus bagi para rasul. Yang ni kita mengaji dalam tauhid. Kan? Ulama kata ilmu yang wajib kita mengaji ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Kan? Dan 3 ilmu ni saling melengkapi. Memang perlulah. Kalau tinggal salah satu, dia akan jadi ada kepincangan lah di situ. Kita mengaji ilmu tauhid, kita mengaji fiqh, kita dah kenal Tuhan, kita dah tahu dah apa ibadat-ibadat ataupun kewajipan yang Allah Ta'ala taklifkan kepada kita, dan kita dapat beribadat ikut undang-undang yang betul. Tapi kita tak ada tasawuf, hati kita bermasalah. Kan? Itu juga kalau kita mengaji fiqh tapi mengaji tasawuf, tapi kita tak kenal Tuhan yang sebenar. Jadi siapa yang kita sembah pun ada masalah juga. Ataupun kita mengaji tauhid, kita dah kenal Tuhan, hati kita bagus, tapi ibadat kita bermasalah, ibadat tak kena cara. Kan? Ibadat kita tak kena cara, tak ikut undang-undang yang Allah Ta'ala syariatkan. Itu yang masalah. Bila adanya suara-suara yang mengatakan yang penting niat, ataupun boleh solat pakai niat sahaja, yang penting isi fiqh ni kulit, dan bermacam-macam lah. Itu apabila dia sendiri tak kenal lah, dia sendiri tak faham. Nabi SAW datang dengan membawa akidah, Nabi datang dengan membawa syariat, dan Nabi juga datang membawa akhlak-akhlak dan budi pekerti yang mulia. Jadi macam mana kita boleh tinggalkan salah satu? Kalau kita dakwa kita cintakan Nabi SAW, maka alamat dia adalah ittiba', dan itu adalah alamat cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jadi ada yang mendakwa kata kami cukup dengan Allah Ta'ala, kami cintakan Allah Ta'ala, Nabi tak perlu. Turun ayat suruh Nabi katakan wahai Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," jika benar kamu mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikut Nabi SAW, ikut at-tariqah al-Muhammadiyah. Itu dengan masuk Islam, dengan beriman dengan Nabi, dan ambil apa yang dibawa oleh Nabi. Dan antara yang dibawa oleh Nabi, akidah, syariat, dan juga akhlak dan budi pekerti yang mulia. Jadi kena ambil semualah. Kemudian apa dia sifat wajib bagi Rasul? Sifat wajib bagi Rasul siddiq, iaitu benar, amanah, tabligh, iaitu menyampaikan, dan fatanah, bijaksana. Sifat mustahil bagi Rasul al-kidhib, iaitu berdusta, khianat, kitman, iaitu menyembunyikan kebenaran, baladah, bodoh. Itu sifat yang mustahil lah. Sifat harus bagi Rasul ialah sifat-sifat yang ada pada manusia biasa, seperti makan, minum, berkahwin, tidur dan sakit. Namun demikian, segala sifat yang mereka miliki itu tidak menjejaskan atau menjatuhkan taraf kerasulan mereka. Jadi tak ada masalah. Sebab tu penting untuk kita tahu sifat-sifat Rasul ni macam mana, supaya kita tidak menyifatkan Rasul dengan sifat-sifat yang tidak layak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yang mana orang macam ingkarkan Nabi SAW,
jalan apa ni jalan dekat market makan. Kenapa depa ingkarkan? Sebab depa tak tahu, depa jahil. Adakah depa duk sangka rasul ni macam malaikat, kan? Sebab tu disebut dalam Quran, ma li hadzal rasul, kan? Apa ni Allah Taala ceritakan apa yang depa cakap. Ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul apa macam ni, kan? Makan, lepas tu jalan kat dekat pasar. Rasul apa macam ni? Jadi bila kita mengaji, itu adalah sifat yang harus bagi seorang rasul. Dia berkahwin, kan? Lepas tu dia makan, minum, qada hajat, dan macam manusia yang lain. Tapi tidak seperti manusia biasa yang lain lah. Sebab Nabi SAW ni ada kelebihan-kelebihan yang lain yang Allah Ta'ala bagikan kepada dia. Dan dia maksum daripada segala dosa dan daripada segala aib. Dan kalau kita tengok yang terbaru ni, ada pula yang mendakwa Nabi SAW tidak ada kemaluan. Nampak tak? Itu sebab dia jahil sifat-sifat Rasul. Itu timbul ajaran-ajaran yang macam ni. Ajaran yang bukan-bukan. Dia sangka dia membersihkan Nabi, dia mengangkat kedudukan Nabi. Tapi sebenarnya bukan. Dia dah terpesong daripada ajaran yang sebenar. Baik. Kemudian didatangkan selawat tafrijiyah ataupun selawat nariyah. Dikenal juga selawat nariyah, dikenal juga dengan selawat taziyah kalau tak salah. Jadi maklumlah selawat ni lafaz dia seperti mana yang disebut, ada juga dengan lafaz yang sedikit berbeza. Dikatakan sangat mujarab untuk diqadakkan hajat, untuk dibaca untuk diqadakkan hajat lah, hajat-hajat kita yang tertentu. Jadi kita baca selawat ni, iaitu Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Ada yang meriwayatkan ala nabiyyin alladhi tanhallu bihi. Kalau sini ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi. Ada yang baca ala nabiyyin alladhi tanhallu bihi. Baik, kita ikut sini. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqada bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim al-khawatim ataupun al-khawatim. Kalau ada nuskah ataupun buku-buku yang lain sebut al-khawatim, ada ya, betul juga itu adalah jamak khatam juga, jamak kepada khatam ataupun khatim. Khawatim. Wa yustasqal ghamamu, bukan amam tu, dia jatuh titik tu. Wa yustasqal ghamamu dengan huruf ghain, bukan huruf ain. Jatuh titik tu lah. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Dia punya maksud dia, ya Allah, limpahkanlah selawat dengan selawat yang menyeluruh dan kurniakanlah salam dengan salam yang sempurna ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, yang dengannya dapat merungkai segala ikatan, melepaskan segala kesukaran, melunaskan segala hajat, tercapai segala perkara yang diingini dan kematian yang baik, serta diturunkan hujan yang menjadi rahmat disebabkan wajahnya yang mulia. Begitu juga selawat dan salam ini diberikan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya di dalam setiap kerdipan mata dan nafas dengan setiap bilangan yang diketahui olehmu. Baik, barulah masuk kepada isi sebenar kitab ni lah.
ataupun maudhu' sebenar kitab ni, iaitu intisari keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata pengarang, wajib setiap mukallaf mengetahui, meyakini. Tahu saja tak memada, mesti yakin. Kan? Tahu saja tidak memada, tapi mesti ada keyakinan tu. Ada yakin dalam hati. Jadi wajib setiap mukallaf mengetahui, meyakini dan memperakui. Memperakui. Macam kita lah, kadang-kadang kita tahu orang ni jadi wakil rakyat sini, ataupun jadi apalah, tua kampung ke. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita tak memperakui. Jadi tahu saja tak kena, tak boleh. Dia mesti kena tahu, yakin dan memperakui. Ada aja zaman Nabi tahu kata Nabi itu Nabi, tapi kadang mereka tak beriman, mereka tidak memperakui perkara tersebut. Wajib setiap mukallaf mengetahui, meyakini, memperakui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah dan Rasulnya, hamba Allah yang terpilih dan utusannya yang mulia. Jadi kita kena yakin, kena tahu, yakin dan akui Nabi adalah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Allah dan Rasulnya. Dia Nabi dan dia juga seorang Rasul. Dan dia adalah hamba Allah yang terpilih dan utusannya yang mulia. Dan ini jelas dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan disebut juga dalam ayat ni tentang sifat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sifat sahabat-sahabat Nabi ni bersikap keras kan, terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, dan mereka itu bersifat penuh kasih sayang di antara mereka orang-orang yang beriman. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kan, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia, iaitu sahabat dia, adalah keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ini sepatutnya itulah sifat-sifat yang ada pada kita orang-orang mukmin. Jangan kita sama-sama dengan orang mukmin kita kerah, tapi dengan orang kafir kita berlembut. Jadi terbalik. Jadi kita tengok macam mana sifat sahabat-sahabat Nabi ni, kan, orang-orang yang terbaik, yang berada pada zaman yang terbaik, yang berjumpa dengan Nabi. Macam mana sifat mereka ni? Jadi boleh tengok dengan kita boleh bandingkan. Jadi siapa yang kita nak ikut, siapa yang patut kita idolakan. Jadi hari ni kita tersilap mengidolakan seseorang, kan? Macam Syekh Fahmi Zamzam sebut, kita hari ini silap mengidolakan seseorang. Kita mengidolakan Ronaldo, tetapi tidak mengidolakan Muhammadu, kan? Kita mengidolakan pemain bola Ronaldo, tapi Muhammadu tu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak dijadikan sebagai idola. Akhirnya kita mengikut jejak langkah orang lain, bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sepatutnya lah ada sifat tu pada kita. Kita sama dengan orang Islam ni, tak kira lah macam mana pun latar belakang ke, ada fahaman ke, ataupun berbeza parti ke, kumpulan ke, kena ada sifat kasih dan sayang tu antara kita. Kata Nabi dalam satu hadis, al-mu'min lil mu'min kal bunyan.
kan yashuddu ba'duhu ba'dha wa syabbaka baina yadayhi. Orang mukmin, bagi orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain ni seperti satu binaan. Seperti satu binaan yang mana sebahagian mereka saling menguat sebahagian yang lain. Lepas tu Nabi SAW menjalinkan tangan dia, dimasukkan jari-jari dia, tangan kanan ke tangan kiri, kan? Itu panggil tashbik. Dan dalam satu hadis yang lain Nabi mengumpamakan sifat mesra dan kasih sayang orang-orang mukmin ni seperti mana jasad yang satu, yang mana apabila satu anggota sakit, maka turut sakit juga, turut terkesan juga anggota-anggota yang lain dengan tidak boleh berjaga malam dan juga dengan demam. Jadi pakat-pakat sakit. Bila satu anggota sakit, kadang-kadang kita sakit gigi, tapi bukan gigi yang sakit, habis pening kepala, badan panah, semua sekali sakit. Itulah bandingannya orang-orang mukmin dalam hal berkasih mesra dan berkasih sayang antara mereka tu. Bila ada saudara kita yang ditimpa musibah, kan, ataupun ditimpa ujian, kita pun turut terkesan, terasa dengan ujian yang menimpa tersebut. Baik, kemudian didatangkan nasab Rasul. Baginda ialah Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan merupakan keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Kan? Dan ni para ulama hafal lah. Para ulama hafal nasab baginda Nabi SAW ni takat sampai Adnan ni. Adapun yang selepas Adnan tu sampai kepada Nabi Ismail, yang tu tak sahih. Ada juga ulama yang hafal. Saya sendiri pernah tengok Syekh Tariq Jamil, Maulana Tariq Jamil, dia pernah sebut kan, Nabi Muhammad dia punya nasab, jalur keturunan dia daripada Nabi Muhammad tu sampailah kepada Nabi Ismail, satu persatu dia sebut, kan. Cuma selepas Adnan tu dia tak sahih lah, tak dapat dipastikan dia punya kesahihan dia. Sebab Nabi sendiri sebut, selepas sebut sampai ke Adnan, Nabi kata kadzaba an-nassabun. Ini telah dusta orang-orang yang menasabkan keturunan Nabi tu sampai ke Nabi Ismail. Cuma yang pastinya Adnan merupakan keturunan daripada Nabi Ismail. Cuma selepas dia siapa, lepas tu selepas dia siapa, yang tu kita tak dapat nak pastikan lah. Adalah disebut nama-nama tu. Cuma adakah itu yang pastinya? Itu tak dapat dipastikan, wallahu a'lam. Ibu dia pula, ibunya ialah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab sampai seterusnya. Itu nasab ibu baginda sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nasab ayah baginda sallallahu alaihi wasallam pada moyangnya Kilab bin Murrah. Mereka akan bertemu pada Kilab bin Murrah. Selepas tu samalah. Dan Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, seterusnya tu sama. Baik, yang kedua, intisari yang kedua yang perlu kita tahu dan kita yakini dan kita akui, iaitu Nabi Muhammad SAW adalah kesudahan segala nabi dan rasul. Baginda adalah utusan Allah yang terakhir buat umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima."
Maksud dia Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu dengan sebab ada anak angkatnya, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Tempat yang kita nak daripada ayatnya, Allah Ta'ala kata, dan Nabi itu adalah penutup nabi-nabi. Jadi tak ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ayat ni dia ada kisah dia lah. Dan kenapa Allah Ta'ala turun ayat ni? Dan Nabi ada anak angkat nama dia Zaid. Anak angkat nama dia Zaid. Dan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang sebut Zaid bin Muhammad. Orang sebut Zaid bin Muhammad. Kemudian hak jadi masalah dia bila Zaid ceraikan isteri dia Zainab. Kemudian bekas isteri Zaid ini dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah kahwin dengan Zainab ni, orang kata Nabi kahwin dengan dengan menantu dia sendiri. Dengan dengan bekas isteri anak dia. Sedangkan Zaid ni bukan anak Nabi, dia anak angkat Nabi. Jadi turun ayat ni sebut ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu sekali-kali bukan bapa dari seorang laki-laki di antara kamu. Tak, dia bukan bapa siapa-siapa. Kan? Anak-anak dia pun semua mati kecil. Kan, Ibrahim, Abdullah, Qasim, semua mati ketika kecil. Jadi ada larangan lah. Sini larangan menisbahkan Zaid itu kepada Nabi Muhammad. Ada larangan mengatakan untuk menyebut Zaid bin Muhammad. Lepas tu dia buat dalam kurungan tu, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu dengan sebab ada anak angkatnya. Tetapi dia adalah Rasulullah dan dia adalah penutup nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan dalam hadis yang lain Nabi kata la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi dah selepas aku. Lepas tu ada kisah lucu sikit, ada orang ni dia mengaku jadi nabi. Kan? Lepas tu orang bacalah kata hadis Nabi kata la nabiyya ba'di. Dia kata betul lah, Nabi cakap la nabiyya ba'di. Dia kata aku la. Nama dia la. Kan? Aku la. Jadi Nabi kata la adalah nabi selepas aku. Kan? Nama dia la. Jadi la nabiyya ba'di. Dia jadikan la tu, dia katakan la tu seolah-olah menunjukkan kepada dia lah, merujuk kepada dia. La adalah nabi selepas aku. Jadi aku adalah la. Akulah nabi selepas Rasulullah. Sedangkan la tu la nafi, la penafian, maksudnya tidak ada nabi selepas aku. Jadi macam-macam. Guru saya juga ada cerita, ada orang mengaku Nabi Isa. Kan Nabi Isa akan turun akhir zaman. Kan Mahdi pun ada orang mengaku juga. Ada orang ni mengaku Nabi Isa. Dia pun pergi bisik lah dekat seseorang ni. Dia kata aku nak nak tahu tak satu rahsia. Orang tu tanya apa dia? Dia kata akulah Nabi Isa. Lepas tu orang tu pula cakap, dia balas balik dekat orang tu, dia kata masa bila aku turunkan hang? Faham tak? Jadi orang tu dia mengaku jadi Tuhan siap. Kawan ni mengaku Nabi Isa, seorang lagi tu mengaku Tuhan. Dia kata bila aku turunkan hang? Maksudnya apa? Dia mengaku dia Tuhan lah, sebab tu Allah Ta'ala yang turunkan Nabi Isa. Kemudian dia datangkan nasab Rasul. Semula-mula nasab keturunan manusia adalah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Ammar Shaddad bahawa beliau mendengar Wasilah bin Al-Aqsa bin Al-Asqa radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan telah memilih Quraisy dari Kinanah
dan telah memilih dari keturunan Quraisy, Bani Hashim, dan telah memilih aku dari Bani Hashim. Dan semua dia keturunan-keturunan yang mulia lah. Kita tengok keturunan Nabi, kalau satu-satu kita nak hurai itu tentang keturunan-keturunan Nabi, semua ada kelebihan-kelebihan dia, kan? Cuma tak sempat lah untuk kita nak sebutkan satu persatu tersebut. Yang ketiga, perkara yang perlu kita ketahui, yakini dan akui, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Kan? Allah Taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam hadis Nabi sebut, "Innama ana rahmatun muhdah." Hanya saja aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Jadi utusan Nabi ni bukan satu rahmat, satu hadiah kepada kita, kan? Dan satu nikmat juga kepada kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita dilahirkan dalam keadaan Islam dan juga beriman, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik umat. Maksud rahmat adalah kasih sayang. Alam pula bermaksud seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan sebagai alam kerana ia adalah alamat atau tanda kewujudan, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sekalian alam. Baik. Asma'ur Rasul. Nama-nama Rasul. Jadi Rasul ni banyak nama dia. Ini antaranya lah yang disebutkan di dalam ni. Nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari al-hadis, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Ahmad, Al-Aqib, Nabi yang terakhir. Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Nabi Taubah, Nabi pembuka pintu taubat. Al-Muqaffa, Nabi yang dimuliakan. Al-Hashir, Nabi yang menghimpunkan. Nabiul Malahim, Nabi yang terlibat dalam peperangan. Al-Mahi, Nabi penghapus kesyirikan. Ini nama-nama Nabi lah. Banyak lagi nama-nama Nabi ni antaranya. Jadi kalau kita tengok, dia sebutkan intisari yang perlu kita tahu. Betul dia datangkanlah aspek-aspek yang dia kata dia nak sebut tadi. Nama, nasab, kan? Itu kita boleh nampak dalam bacaan kita ni. Baik, yang keempat, perkara yang perlu kita tahu, kita yakin dan kita akui, baginda diutuskan membawa risalah tauhid yang merupakan kesinambungan risalah para rasul sebelumnya. Jadi risalah tauhid ni bukanlah Nabi yang mula-mula bawa, tapi dibawa oleh rasul-rasul dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi ni penyambung. Betul dia kata kesinambungan. Kesinambungan daripada risalah para rasul sebelumnya. Begitu juga akhlak-akhlak yang mulia. Nabi kata dalam satu hadis, "Bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang agung. Jadi para nabi, para rasul dulu pun membawa akhlak-akhlak yang agung. Nabi penyempurna. Penyempurna. Para rasul itu berdakwah menyeru umat manusia agar menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan perbuatan syirik, iaitu menyembah kepada selain Allah, sama ada kepada manusia, jin maupun sesuatu yang lain termasuk hawa nafsu dan syaitan. Betul, Islam mengajak kita untuk mengesahkan Allah, meninggalkan sembahan daripada kepada makhluk, sama ada kepada manusia sendiri ataupun kepada jin ataupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Kalau kita lihat, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Jadi datang para nabi, para rasul dan
yang akhir sekali Nabi Muhammad, semua membawa perkara yang sama, nak bersihkan daripada kesyirikan tersebut. Allah Ta'ala dalam Quran berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan. Ini Allah Ta'ala wahyukan kepada rasul-rasul tu, tidak ada Tuhan yang yang hak disembah melainkan aku, itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, amittakhadhu min dunihi alihah qul hatu burhanakum hadza dzikru man ma'i wa dzikru man qabli bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Allah Ta'ala kata, patutkah mereka mengambil selain daripada Allah tu Tuhan, ambil Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Qul hatu burhanakum, katakanlah hai Muhammad kepada mereka, datangkan dalil, datangkan bukti terhadap apa yang kamu dakwa, apa yang kamu ucapkan, kan, apa yang kamu buat. Dan Nabi kata, hadza dzikru man ma'i. Al-Quran ini adalah peringatan dan bukti orang yang bersama aku, iaitu orang umat Islam. Al-Quran ni adalah bukti dan juga keterangan umat aku, dan juga bukti wa zikru man qabli, iaitu bukti dan juga keterangan umat sebelum aku. Apa yang disebut dalam Taurat, apa yang disebut dalam Injil, dan juga dalam kitab-kitab yang selain daripada dua tu, semuanya menyatakan Allah Ta'ala tu Esa, kan, mengajak kepada Tuhan yang satu, bukannya mengajak kepada kesyirikan. Jadi datangkan dalil, kan. Jadi benda tu mereka takkan dapat buat lah, kan. Jadi baginda diutuskan membawa risalah tauhid yang merupakan kesinambungan risalah para rasul sebelumnya. Jadi benda ni tak perlu kita tahu, kita yakin dan kita akui. Sirah ar-Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal, 12 hari bulan Rabiul Awal, 50 malam selepas serangan anggota tentera bergajah. Ini salah satu pandangan lah, dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Ada khilaf lah, ini salah satu pandangan. Datuknya Abdul Muttalib telah menamakan baginda dengan nama Muhammad, yang mana nama ni tidak dinamakan pun anak-anak pada ketika tu. Baginda SAW disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah sesudah disusui oleh ibunya sendiri. Di Nabi disusui oleh ibunya dulu, lepas tu disusui pula oleh Suwaibah. Setelah itu baginda SAW disusui pula oleh Halimah As-Sa'diyah dan tinggal di perkampungan Bani Sa'ad sehingga berusia 4 tahun. Setelah berlaku peristiwa pembelahan dada baginda, Halimah telah menghantarnya kembali kepada ibunya. Sedikitlah tu tentang sirah. Lepas tu nanti insya-Allah kita akan sambung nombor 5. Dalam siri-siri berikutnya lah, insya-Allah mungkin dalam 4-5 siri kot. Mungkin tak lebih daripada tu lah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.